Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, insya-Allah pada kesempatan pada kali ini kita akan menyambung doa-doa yang disusun oleh Syekh Said Sabiq rahimahullah di dalam kitab beliau Fiqh Sunnah, yang mana doa itu wajar dibaca sebelum kita memberi salam di dalam salat. Kita dah sebut dua doa pada siri yang sebelum ini, dan pada pagi ini insya-Allah kita akan baca dan belajar cuba memahami doa yang ketiga yang disebut oleh Said Sabiq rahimahullah, iaitulah sebuah doa yang diriwayatkan daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah kata Ali bin Abi Talib ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat, bacaan terakhir baginda ucapkan setelah tasyahud dan sebelum memberi salam adalah, mana dalam lafaz hadis ini daripada Ali jelas menunjukkan doa ini dibaca oleh Nabi SAW sebelum memberi salam, dengan jelas dalam hadis ini sebut. Apa doa yang dibaca oleh Nabi SAW? Iaitulah dengan Nabi menyebut Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhir la ilaha illa anta. Itu doa yang dibaca oleh Nabi SAW. Saya ulang lagi sekali, sebahagian orang dah biasa dengan doa ni, tapi sebahagian barangkali belum biasa. Dia boleh semak antara tempat yang boleh dia dapatkan doa ini, iaitu dah di dalam kitab Fiqh Sunnah pada bahagian doa setelah tahiyat akhir. Apa doa dia? Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Apa maksud doa ni? Kita tengok apa maksud doa ni. Iaitulah yang bermaksud Allahumma ya Allah, Allahumma ghfirli ya Allah, ampunkanlah dosa aku, ataupun ya Allah ampunkanlah daku. Ampunkanlah dosa, Allahumma ghfirli ya Allah ampunkanlah daku, ma qaddamtu wa ma akhartu, apa-apa yang telah aku lakukan, apa-apa yang belum aku lakukan. Baik, maghfirah dalam bahasa Arab membawa maksud as-sitru wa taghtiyah. Maghfirah membawa maksud penutupan dan perlindungan. Itu maksud maghfirah. Bila kita minta kepada Allah, kita kata Allahumma ghfirli ya Allah, berilah keampunan kepada aku, maksud kita minta supaya Allah Ta'ala tutup dosa kita tu, Allah Ta'ala hapuskan dosa kita dari buku catatan amalan kita. Maghfirah ni diambil dari perkataan mighfar. Mighfar ni penutup kepala yang dipakai oleh tentera di zaman dahulu untuk melindungi kepala mereka dari senjata. Penutup kepala tu yang dibuat daripada besi tu dinamakan sebagai mighfar. Jadi penutup kepala yang melindung kepala dari senjata dinamakan sebagai mighfar. Lalu dari perkataan itulah orang Arab ambil perkataan itu dijadikan maghfirah, merujuk kepada sesuatu yang menutup, sesuatu yang melindung. Bila kita kata Allahumma ghfirli ya Allah ampunkan dosa aku, yakni kita minta supaya Allah Ta'ala tutup, lindung dan hapuskan dosa yang kita lakukan. Itu maksud maghfirah. Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu, ya Allah ampunkan aku, ampunkan dosa aku, apa-apa yang telah aku lakukan dan apa-apa yang belum aku lakukan. Perkataan ini dari sudut kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak timbul masalah. Kita boleh faham. Tapi para ulama mereka bincangkan bagaimana Nabi SAW mengungkapkan doa ini. Allahumma ghfir ya Allah ampunkan daku dosa yang terdahulu dan dosa yang akan datang. Bagaimana Nabi SAW menyebut hal sedemikian, sedangkan Nabi SAW telah pun diampunkan dosa baginda
dosa-dosa yang dahulu dan dosa-dosa yang akan datang, ataupun dengan bahasa lain Nabi SAW itu adalah seorang insan yang maksum, yang telah dipelihara oleh Allah dari kesalahan dan dosa. Jadi apa perlu Nabi SAW menyebut doa ni di dalam salat baginda? Apa perlu Nabi sebut doa ni dalam salat baginda? Ada beberapa huraian atau pandangan dari para ulama. Antaranya mereka menyebut yang dimaksudkan dengan kenapa Nabi sebut lafaz ini, sebahagian mereka mengatakan barangkali kita boleh faham perkara ini berlaku. Nabi ungkapkan doa ini sebelum Nabi mengetahui yang baginda diberi keampunan oleh Allah, ataupun baginda dipelihara, dilindungi, diberi pemeliharaan oleh Allah dari sebarang dosa. Sebelum Nabi diberitahu oleh Allah Ta'ala. Kerana kita semua sedia maklum, ataupun kita semua kena tahu bahawasanya Nabi SAW manusia. Yang membezakan Nabi dengan kita adalah baginda Rasul, yang diutuskan oleh Allah, yang dipilih oleh Allah untuk menjadi Rasul. Adapun sifat lain manusia, iaitulah Nabi tak tahu benda yang akan datang, melainkan Allah Ta'ala yang bagi tahu. Nabi tak tahu benda yang sebelum kelahiran baginda, Nabi tak tahu, melainkan apabila Allah Ta'ala yang memberi tahu. Kerana itu Nabi tak tahu. Bila Nabi tak tahu, apabila Allah tak beritahu kepada Nabi, maka Nabi tak tahu, menyebabkan Nabi mengungkapkan doa seperti ini. Itu sebahagian pandangan para ulama. Sebahagian ulama mengatakan perkataan ungkapan Nabi, ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu, wahai Tuhan aku, ampunkan dosa aku yang dahulu dan akan datang, membawa maksud Nabi ungkapkan perkara itu dari sudut Nabi, dari sudut sebab, dari sudut Nabi menempuh sebab. Boleh saya sebutkan seperti itulah untuk penerangan. Nabi menempuh sebab. Kita semua tahu Allah Subhanahu Wa Taala, seperti Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan setiap perkara. Allah Taala telah menetapkan ke atas kita takdir. Allah Ta'ala telah menetapkan setiap perkara ini ada ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akan tetapi ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu tidak akan berlaku secara tiba-tiba pada lazimnya, pada kebiasaan sedemikian, melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga telah mempersiapkan perkara-perkara sebab musabab yang membawa kepada berlakunya sesuatu ketentuan. Sebab tu perkara ni kita penting untuk kita faham. Dalam kita belajar doa-doa daripada Nabi ni, sebenarnya di dalam doa yang diajar daripada Nabi ni mengandungi ilmu tauhid, ilmu akidah, mengandungi perkara tersebut. Kita kembali kepada perbincangan tadi. Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menetapkan takdir, dan Allah Ta'ala juga telah menetapkan setiap perkara, telah menetapkan perkara-perkara sebab musabab yang menghasilkan takdir. Penetapan takdir itu kerana Allah Ta'ala qadir. Allah Ta'ala tu Tuhan yang maha berkuasa. Tuhan yang maha berkuasa. Jadi Allah Ta'ala memiliki kehendak. Dia nak sesuatu. Kerana itu tidak ada sesuatu perkara yang berlaku melainkan dengan ketentuan dan ketetapan dari Allah beserta dengan kehendak dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala buat takdir. Kenapa? Kerana dia berkuasa. Dia Tuhan yang maha berkuasa. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala bukan sahaja Tuhan yang maha berkuasa, akan tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga Tuhan yang maha bijaksana, Tuhan yang latif, Tuhan yang mengurus, mentadbir urusan manusia dalam bentuk yang begitu lunak dan lembut, begitu kasih sayang. Maka Allah Ta'ala tidak jadikan sesuatu takdir secara tiba-tiba jadi. Tak jadi macam tu. Tidak berlaku sedemikian. Melainkan dia berlaku dengan sebab musabab yang membawa kepada berlakunya takdir tersebut. Ghalibnya begitu. Selalunya begitu. Sebagai contoh, berlaku kemalangan. Kemalangan itu takkan berlaku kalau pada ghalibnya takkan berlaku, melainkan kalau seseorang tu bawa secara berbahaya. Bawa kereta secara berbahaya itu adalah sebab musabab yang telah ditetapkan, yang telah ditentukan, yang telah dicipta oleh Allah sehingga berlakunya kemalangan. Sesiapa yang mencari jalan, sesiapa yang mencari sebab membawa kemalangan, dia dapat takdir Allah Ta'ala, iaitulah kemalangan. Begitulah lebih kurang untuk kita faham. Cuma yang pentingnya dalam persoalan takdir ini, kita tak boleh faham takdir hanya semata-mata dari sudut Allah Ta'ala maha berkuasa yang mencipta takdir, tetapi dalam masa yang sama juga kita kena
memahami dan menyedari bahawasanya Allah yang berkuasa itu jugalah Allah yang maha bijaksana, Allah yang maha lembut dalam mentadbir urusan makhluknya, Allah yang tidak zalim, Allah itulah juga. Jadi apabila Nabi sebut ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu, ampunkan dosaku yang dahulu dan akan datang, iaitulah membawa maksud Nabi menempuh sebab. Yakni Nabi, walaupun Allah telah memberi keampunan, tetapi biasanya keampunan itu perlu didahulukan dengan permohonan ampun sehingga melayakkan seorang mendapat keampunan, lalu Nabi menempuh jalan tersebut. Nabi mengajar umat baginda untuk melakukan hal sedemikian. Itu sebahagian yang disebut oleh para ulama. Sebahagian ulama yang lain mengatakan maksud hadis ini iaitulah menyokong pandangan sebahagian ulama yang mengatakan sebenarnya para nabi ini mereka tidak, sebahagian ulama memahami maksum yang dimaksudkan kepada nabi itu ialah maksum dari sudut terpelihara dari tersilap ketika menyampaikan dakwah, terpelihara dari tersilap dan tersalah dalam urusan dakwah. Itu maksud dalam menyampaikan wahyu, itu Nabi terpelihara. Adapun dari kesalahan-kesalahan lain, sebahagian para ulama berpandangan para nabi tetap melakukan kesalahan. Yang saya sebut lagi sekali ini, jangan salah faham. Risau juga kalau salah faham. Para ulama berbeza pandangan. Apakah para nabi itu maksum dari semua dosa, ataupun maksum itu hanya khusus kepada terpelihara dan terjaga dari kesilapan ketika menyampaikan ajaran agama. Ulama ada dua pandangan. Secara umumnya ada dua pandangan. Sebahagian ulama mengatakan Nabi ni maksum, maknanya terpelihara dari semua kesilapan. Sama ada kesilapan ketika menyampaikan agama maupun kesilapan pribadi. Dosa. Terpelihara, tak buat sebarang dosa pada Nabi ni. Sama ada dosa besar maupun dosa kecil, tak buat. Itu pandangan pertama. Pandangan kedua kata yang dimaksudkan dengan maksum itu ialah Nabi terpelihara, dilindungi, terjaga dari melakukan kesilapan dan kesalahan ketika menyampaikan wahyu, ketika menyampaikan agama. Demikian juga baginda Nabi dipelihara dari melakukan dosa-dosa besar. Ataupun kesalahan-kesalahan sebagai manusia dilakukan oleh para anbiya. Itu pandangan kedua para ulama. Kerana itu antara alasan mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan dengan Nabi Adam, wa asa adamu rabbahu faghawa, dalam surah Taha ayat 121. Dan telah menderhakai Nabi Adam itu akan Tuhannya, dan dia telah melampau, dia telah menyeleweng. Maknanya sebahagian ulama kata itu menunjukkan Nabi juga melakukan kesalahan. Akan tetapi Nabi ni sekalipun, katalah kita pandangan yang kedua tu, ulama pandangan yang kedua yang mengatakan Nabi juga melakukan kesalahan-kesalahan kecil, akan tetapi para Nabi ni tidak akan berterusan kekal melakukan dosa kecil. Dia berbeza dengan manusia yang bukan Nabi. Manusia ni bukan setakat dosa kecil mereka buat, dosa besar pun kita buat juga. Dosa besar kita buat, berterusan dalam melakukan dosa besar. Dosa kecil kita buat, berterusan dalam melakukan dosa kecil. Itu manusia, akan tetapi Nabi dipelihara dari sikap-sikap yang sedemikian. Lalu kata para ulama, pandangan yang ketiga yang menerangkan tentang maksud doa ni, mereka kata perkataan Nabi, ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu, ampunkan dosa-dosa aku yang dahulu dan akan datang, membawa maksud kesalahan-kesalahan sedemikian, kesalahan-kesalahan kecil yang dilakukan oleh Nabi SAW. Sebagian ulama kata sedemikian. Dan ada lagi pandangan-pandangan ulama yang lain. Yang penting, satu perkara yang perlu kita ketahui, apa pun pandangan yang kita pegang dalam masalah ni, katalah kita ambil, kita mengatakan Nabi mengungkapkan perkataan ini kerana Nabi mengungkapkan perkataan ini, Nabi itu maksum, terpelihara dari semua kesalahan. Katakan kita ambil pandangan itu. Kalau orang tanya kenapa Nabi ungkapkan perkara ini, kerana Nabi SAW itu adalah murabbi. Nabi itu adalah pendidik, pembimbing manusia. Sentiasalah Nabi Muhammad SAW mengajar manusia cara yang terbaik bagaimana hendak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita baca Allahumma ghfirli, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira, Allahumma ghfirli, Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu, ya Allah ampunkanlah dosa aku, apa-apa yang telah aku lakukan, yakni dosa yang telah aku lakukan, wa ma akhartu, dan apa-apa dosa yang akan datang. Terangkum di dalam maksud
minta keampunan dari dosa yang akan datang, iaitulah memohon supaya kalau kita melakukan dosa kemudian hari, kita memohon supaya Allah memberi taufik kepada kita untuk kita beristighfar dan bertaubat, dan Allah Ta'ala menerima taubat kita, dan Allah Ta'ala memberi keampunan kepada kita. Itu maksud doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu, kemudian wa ma asrartu wa ma a'lantu, dan beri keampunan kepada aku apa-apa yang aku asrartu, kesalahan yang aku lakukan secara tersembunyi, aku menyembunyikan dosa tersebut. Wa ma a'lantu, dan apa-apa yang aku zahirkan dosa tersebut, aku lakukannya secara zahir. Maknanya kita minta ampun ke semua bentuk doa, ke semua bentuk kesalahan yang kita lakukan. Wa ma asraftu, dan apa-apa yang aku melampau dalam melakukan dosa tersebut. Pendetilan yang seperti ini ketika meminta ketika berdoa kepada Allah, dia disebut sebagai mubalaghah, bersungguh-sungguh dalam memperincikan suatu perkara bagi tujuan nak tunjuk kepada kita sungguh-sungguh minta keampunan yang luas dari Allah Ta'ala. Kita kena tahu di dalam doa ni ada perkara yang dalam doa ni ada perkara yang disebut sebagai mubalaghah fi doa, melampau-lampau di dalam berdoa yang tercela, seperti kita mendetailkan permintaan. Itu tak dibenarkan di dalam agama. Seperti hadis ataupun asar dari seorang sahabat yang beliau mendengar anak beliau berdoa kepada Allah, Allahumma adkhilnil jannata, ya Allah masukkanlah aku ke dalam syurga, dan Allahumma atini, ya Allah kurniakanlah kepada aku sebuah istana sebelah kanan syurga ketika aku masuk di dalam syurga. Itu permohonan doa daripada anak salah seorang sahabat. Lalu sahabat ni bila dia dengar anak dia berdoa sedemikian, dia kata kepada anak dia, sesungguhnya aku mendengar Nabi SAW berkata umat akhir zaman ini akan mubalaghah fi doa, dan mubalaghah dalam menggunakan air ketika berwuduk. Jadi perkataan sahabat ini menunjukkan tercela, antara perbuatan tercela di dalam berdoa ialah kita mendetailkan permintaan dalam perkara yang tidak ada keperluan. Tetapi ada pula perkara-perkara yang mendetailkan permintaan dalam bentuk nak minta sungguh-sungguh. Itu tak tercela pula. Antaranya apa? Antaranya doa yang kita baca ni, iaitulah Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni. Ya Allah, berilah keampunan kepada aku. Keampunan terhadap apa? Terhadap dosa. Dosa apa? Dosa yang telah aku lakukan, yang akan aku lakukan, yang aku lakukan secara tersembunyi, yang aku lakukan secara zahir, secara terang-terangan, dan yang aku lakukan secara melampau. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan apa-apa kesalahan yang engkau lebih mengetahui daripada aku. Itu berlaku pendetilan dalam berdoa. Tetapi boleh pula doa yang seperti itu. Kenapa boleh? Apabila seseorang tu dia minta dalam erti kata dia nak minta sungguh, nak minta Allah Ta'ala ampun sungguh semua bentuk dosa dia. Dia begitu. Bukan dalam bentuk seperti seolah-olah nak mengajar Allah Subhanahu Wa Ta'ala cara yang terbaik di dalam permintaan. Tak boleh macam tu. Seperti doa tadi, ya Allah, binakan untuk aku satu istana yang berwarna putih di dalam syurga, sebelah kanan syurga ketika aku masuk ke dalam syurga. Itu tak boleh, kerana dia bukan berbentuk sungguh-sungguh nak syurga, tetapi dia mendetailkan permintaan seolah-olah dia lebih tahu berbanding Allah apa yang terbaik untuk diri dia. Itu tak boleh sedemikian. Tak boleh sedemikian. Jadi dia bergantung apa maksud dia. Mubalaghah fi doa, melampau-lampau dalam berdoa yang dicela. Kita tengok apa tujuan orang untuk berdoa dengan doa sedemikian. Kalau dia susun bahasa tu dengan erti kata dia ada mengandungi, kalau perbuatan penyusunan itu ada mengandungi maksud yang tidak syar'i, tidak dipersetujui oleh syarak, maka perkara itu termasuk dalam mubalaghah dalam berdoa, melampau-lampau dalam berdoa. Tetapi kalau penyusunan, pendetilan itu dilakukan dalam bentuk dengan maksud yang diiktiraf oleh syarak, maka perkara itu tidak termasuk di dalam mubalaghah di dalam berdoa. Begitu.
Wa ma asrartu, saya dah tamat tadi, dan apa-apa dosa yang aku lakukan secara melampau, wa ma anta a'lamu bihi minni, dan apa-apa dosa yang aku lakukan yang mana engkau lebih mengetahui berbanding aku. Kemudian Nabi ajak kita sebut antal muqaddimu wa antal muakhiru. Engkaulah al-muqaddim dan engkaulah al-muakhir. Sebahagian ulama menerangkan terkandung di dalam maksud muqaddim dan muakhir ini ialah engkaulah yang mengawalkan dan engkaulah yang mengakhirkan. Engkaulah yang mengawalkan. Mengawalkan apa? Iaitulah engkaulah yang mengawalkan sebahagian makhluk engkau, sehingga engkau kurniakan kepada mereka kelebihan, kemuliaan, ilmu, kebaikan, kesalehan. Dan engkaulah juga yang mengakhirkan sebahagian makhlukmu, sehingga engkau mengakhirkan mereka tak dapat kelebihan di awal, pada awalnya mereka tidak dapat ilmu, pada awalnya mereka tidak dapat kesalehan, pada awalnya mereka tidak dipelihara dari awalnya. Sebaliknya kemudian baru engkau berikan kelebihan dan kebaikan kepada mereka. Itu maksud antal muqaddimu wa antal muakhiru. Engkaulah yang mengawalkan dan engkaulah yang mengakhirkan. Yani Allah Subhanahu wa taala mengawalkan sebahagian makhluknya berbanding makhluk yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan makhluknya berbanding sebahagian makhluknya berbanding makhluk yang lain. Mana sebahagian makhluk mendapat kelebihan Allah taala awal, sebahagian dikemudiankan, sebahagian dikemudiankan, sebahagian diawalkan. Itu maksud antara maksud antal muqaddimu wa antal muakhir. Sebahagian para ulama juga mengatakan yang dimaksudkan ataupun kemudian para ulama juga menyatakan antal muqaddimu wa antal muakhiru. Jika kita faham pada maksud yang pertama tadi, iaitulah engkaulah Tuhan yang mengawal dan mengakhirkan, iaitulah kata para ulama, kita ni boleh tengok diri kita, kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh tengok sedemikian. Bagaimana di awal hidup kita? Apakah Allah Taala telah tetapkan kita melakukan kebaikan sahaja, dari awal suka kepada ilmu, dari awal sukakan kepada perkara-perkara baik, ataupun dari awal kita suka benda-benda jahat, kemudian baru kita suka benda-benda baik? Dari situ kita nampak Allah Taala kita telah menggunakan usia kita untuk kebaikan atau keburukan. Ia menggambarkan, walaupun tidak secara pasti, tapi secara umumnya menggambarkan bagaimana kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang dia di awal hidupnya penuh dengan kegelapan, kemudian di akhir baru dia dapat cahaya, maka sepatutnya dia kena berusaha bersungguh-sungguh untuk memperbanyakkan amalan saleh, dan dia kena berusaha bersungguh-sungguh untuk mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang dari awal usia dia melakukan kebaikan, Allah Taala kurniakan cahaya kepada dia, maka dia kena bersyukur kepada Allah dan kena bersungguh-sungguh menjaga kebaikan yang Allah Taala kurniakan sejak dari awal usia dia. Mudah-mudahan dia termasuk dari kalangan orang-orang yang Allah Taala hendakkan kebaikan kepada dia, sehingga Allah Taala mengawalkan kebaikan untuk dia perolehi. Ayat ini juga ataupun ungkapan ini juga antal muqaddimu wa antal muakhiru boleh juga difahamkan, sebahagian para ulama memahami maksud antal muqaddimu wa antal muakhiru ini merujuk kepada sifat Allah Subhanahu wa taala, iaitulah engkaulah Tuhan yang awal dan engkaulah Tuhan yang akhir. Maksudnya Allah tidak ada awal, tidak ada akhir. Allah tidak seperti manusia, ada awal, ada permulaan, ada pengakhiran. Adapun Allah tidak ada awalan, pengawalan, tidak ada pengakhiran. Itu maksud antal muqaddim, engkaulah Tuhan yang awal dan engkaulah Tuhan yang akhir. Maksudnya tidak ada pengawalan, tidak ada pengakhiran. Dan dua sifat ini dia sifat yang mesti berganding. Dia mesti disebut secara beriringan. Kita tak boleh kata ataupun kita tak boleh letak nama, kita dapat anak, kita letak nama bila kita tahu muqaddim ini juga merupakan salah satu daripada nama Allah Subhanahu wa taala ataupun sifat Allah Subhanahu wa taala, lalu kita baru dapat anak, kita namakan anak kita Abdul Muqaddim. Tak boleh. Tak boleh ataupun tak tepat perkara itu. Kerana apa? Kerana nama dan sifat Allah Muqaddim ini dia kena digandingkan dengan muakhir. Dia kena bergandingkan dengan muakhir. Jadi kalau kita nak menyebut doa Allah, nama Allah Ta'ala dalam doa, kita kena sebut secara sempurna antal muqaddimu wa antal muakhir. Engkaulah Tuhan yang awal dan engkaulah Tuhan yang akhir. Kerana kalau kita buang, kita sebut satu saja, engkaulah Tuhan yang awal,
kita berhenti. Adakah Allah Ta'ala ada pengakhirannya? Ada begitu. Jadi dalam kita berinteraksi dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ada ilmu yang perlu diperolehi supaya kita tak tersilap dalam berinteraksi dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sebahagian ulama mengatakan antal muqaddimu wa antal muakhir, yang membawa maksud merujuk kepada sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu Allah yang bersifat dengan sifat tidak ada awal dan tidak ada akhir. Kemudian ditutup, Nabi SAW menutup doa baginda ini dengan ungkapan la ilaha illa anta, tidak ada sembahan yang sebenar-benarnya melainkan engkau ataupun melainkan dikau ya Allah. Pengakuan ataupun iqrar mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ini merupakan satu doa yang juga dibaca, yang sahih daripada Nabi SAW. Baginda membacanya sebelum memberi salam, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahih beliau. Apa dia doa dia? Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Saya ingat sekadar itu sahaja pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita dapat menghafaz doa ini, bukan sahaja menghafaz, bahkan kita dapat mengamalkannya di dalam salat harian kita. Jika kita tak sempat untuk membacanya di dalam salat fardu, kita baca di dalam salat sunat. Jika kita tidak sempat membacanya sebelum salam salat fardu, sebelum salam salat sunat, maka jangan lupa untuk kita baca doa ini selepas daripada kita menunaikan salat. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, kita sambung semula perbincangan ataupun pendedahan berkaitan dengan doa-doa yang disusun oleh Syekh Said Sabiq rahimahullah di dalam kitab beliau Fiqh Sunnah, berkaitan dengan doa yang dibaca di dalam salat, ataupun secara khususnya doa yang dibaca di penghujung salat. Dan kita sampai pada doa yang keempat, iaitulah doa yang diriwayatkan daripada Abdullah ibnu Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, yang mana beliau berkata, Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allimni du'aan ad'u bihi fi salati." Yang bermaksud, ya Rasulullah, ni perkataan Abu Bakar. Perkataan Abu Bakar As-Siddiq, individu yang paling benar, penghulu kepada As-Siddiqin, orang yang akan mengetuai, yang akan menjadi penghulu kepada semua orang-orang yang benar. Lidah dia, hati dia, perbuatan dia benar-benar kepada Allah dan Rasul. Siapa dia ketua dia? Abu Bakar As-Siddiq, manusia yang paling afdal dari kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa Abu Bakar kata? Abu Bakar kata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, alimni du'aan ad'u bihi fi salati." Ya Rasulullah, ajarkan kepada aku satu doa untuk aku baca di dalam salat aku. Ini penting untuk saya tarik perhatian tuan-tuan semua tentang doa ni. Di mana doa ini tidak mengkhususkan untuk dibaca sebelum salam. Cuma kalau kita sebut doa, tempat yang paling mustajab dalam salat untuk berdoa sebelum salam ataupun di dalam sujud. Tetapi doa Abu Bakar ni umum, dibaca di dalam salat. Dan saya nak tarik perhatian, biasanya masyarakat kita bila kita sebut tentang doa di dalam salat, kita hanya fokus dua tempat. Sebelum ni hanya fokus satu tempat saja. Sebelum ni masyarakat Melayu, maknanya masyarakat kita ni masyarakat yang kita boleh kata terlalu muda dengan perbahasan ilmu yang begitu luas. Terlalu muda. Kerana itu sebab setiap orang agama perlu timbang-timbang perkara ini. Perkara yang nak diketengahkan kepada masyarakat Melayu ni, apa bentuk perkara yang kita nak ketengahkan. Kalau kita nak ketengahkan perbincangan yang begitu meluas di kalangan ulama, kena pilih cara yang paling baik sekali. Supaya apa? Supaya kebaikan yang kita kehendaki itu menatijahkan kebaikan juga. Sebab apa saya sebut sedemikian? Kerana masyarakat kita ni, masyarakat Melayu ni, walaupun Islam telah lama sampai di negara kita ni, tetapi dari sudut ilmu itu
kita ni masih nak kata kanak-kanak, tak berani saya nak kata kanak-kanak, tapi saya rasa macam remaja. Dari sudut kematangan ilmu agama itu, kita ni masih pada peringkat, kalau kita nak kiaskan dengan umum manusia, kita ni berada pada peringkat remaja. Ilmu remaja, ilmu agama kita, masyarakat kita ni masih di peringkat remaja. Sebahagiannya masih kanak-kanak ilmu dia. Ilmu agama dia masih di peringkat umur kanak-kanak. Ataupun rata-rata masyarakat kita ni ilmu agama dia masih dalam peringkat dalam peringkat remaja. Sebelum ni masyarakat kita bila sebut tentang doa di dalam salat, kita hanya fokus di dalam sujud saja. Kita hanya fokus di dalam sujud saja. Kenapa? Kerana itu yang diketahui oleh para tokoh-tokoh agama kita. Kebanyakan, bukan semua. Kita tak nafikan ada di kalangan tokoh-tokoh agama yang dahulu memang hebat ilmu dia, meluas ilmu dia. Tetapi kadang-kadang tokoh-tokoh yang hebat ni mereka tidak begitu popular. Orang tak datang kepada mereka, menyebabkan ilmu itu terhenti. Kerana sikap orang kita ni, malangnya sikap masyarakat kita ni, dia nak belajar agama, dia suka gelak ketawa, dia suka bercerita, dia suka dengar kalau seorang ustaz tu pandai bercerita, dia suka kalau ceramah agama ni, kalau dulu suka mengata urusan politik tu berkelahi masyarakat kita ni, satu parti serang parti yang lain. Kalau dulu zaman saya remaja, kalau kita pergi kuliah di masjid-masjid ni, rata-ratanya yang popular tu, bukan semua, sebahagian besarnya adalah golongan-golongan agama yang telah set dia duduk di satu kumpulan, lalu kuliah itu dijadikan bahan untuk menyerang kumpulan yang berbeza dengan dia. Itu satu ketika dahulu, dan alhamdulillah pada hari ini telah tiada lagi suasana tu. Kerana itu saya sebut, kadang-kadang ilmu itu tidak sampai kepada masyarakat umum bukan disebabkan tidak ada orang alim. Sebahagian dari satu sudut demikian. Akan tetapi disebabkan orang alim itu tidak diikuti oleh orang ramai. Kerana biasanya orang alim ni dia tak reti nak buat lawak. Bukan kita kata yang buat lawak itu tak alim, ada orang reti buat lawak tapi dia alim. Ada begitu juga. Tapi kebiasaannya orang yang alim ni, mereka kadang-kadang ya Allah Ta'ala memberikan kelebihan kepada kelebihan yang berbeza-beza kepada makhluk, kepada hamba-Nya. Ada orang barangkali Allah Ta'ala beri ilmu tetapi dia tak pandai bercakap, tak reti nak bercakap dia. Ada orang Allah Ta'ala tak kurniakan ilmu kepada dia tapi dia diberikan kepandaian bercakap, berbicara dan berpidato. Ada orang sedemikian. Cuma yang penting bila Allah Ta'ala kurniakan semua kelebihan itu milik Allah, Allah Ta'ala kurniakan kepada makhluk dia. Yang penting semua kita, sama ada orang yang alim, orang yang hanya pandai bercakap tetapi tak alim, kesemuanya kita ni kena belajar untuk rendah diri. Orang yang alim dia memerlukan bantuan orang yang pandai bercakap tapi tak alim. Apa dari sudut dia memberi input maklumat kepada orang-orang yang hanya pandai berceramah tapi tak alim. Kerana yang alim tak pandai berceramah. Lalu yang alim sepatutnya memberi maklumat yang benar kepada penceramah yang pandai tetapi tidak pandai bercakap, berpidato tetapi tidak memiliki ilmu yang baik. Demikian juga penceramah-penceramah yang pandai berpidato, yang pandai menarik perhatian orang ramai ketika berceramah, kena rendah diri, mahu merujuk persoalan agama kepada golongan-golongan yang mantap ilmu pengetahuan dia. Kena tanya supaya maklumat yang disampaikan kepada orang ramai maklumat yang benar. Dia masalah berlaku dalam masyarakat kita apabila setiap orang dengan angkuhan mereka lalu menyebabkan kebaikan yang mereka niatkan, akan tetapi berlaku keburukan dalam masyarakat. Kerana itu tidak sampai banyak ilmu dalam masyarakat. Tidak sampai banyak ilmu dalam masyarakat kita, ditambah lagi dengan masyarakat yang hanya suka berhibur, hanya suka bersenang-senang. Ditambahkan lagi masyarakat kita sekarang ni, kalau kita tengok, suka sangat melihat video drama, filem yang kebanyakannya penulis-penulis skripnya langsung tidak study yang betul-betul dalam persoalan agama ni, akhirnya menyebabkan salah faham agama bertambah parah. Jadi ilmu masyarakat kita dari sudut ilmu agama ni, kita pada pandangan saya kita masih berada pada peringkat remaja. Jadi
dulu kita hanya tahu doa di dalam salat ni hanya di dalam sujud saja. Kemudian kebelakangan ni kita telah dapat maklumat kepada kita doa juga dibaca sebelum salam. Dan sebenarnya bukan dua tempat itu saja kita boleh berdoa, tetapi di dalam solat ni ada beberapa tempat yang lain lagi yang mana kita dibolehkan ataupun dia termasuk di dalam tempat-tempat mawatinud doa, tempat-tempat yang diperbolehkan berdoa. Antaranya apa? Secara ringkasnya, antaranya iaitulah ketika i'tidal. Antara tempat berdoa itu adalah ketika i'tidal. Perkara inilah disebut ramai ulama yang menyebutnya, antaranya Syekhul Islam Ibn Taymiyah, demikian juga Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah menyebut ketika i'tidal itu adalah merupakan tempat doa. Merupakan tempat doa. Selain daripada i'tidal, antara tempat doa juga adalah di dalam sujud. Di dalam rukuk tempat doa juga. Isyarat amat jelas dari bacaan Nabi di dalam rukuk, antara bacaan yang Nabi baca iaitulah Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Segala puji bagi Allah, segala puji bagi Engkau ya Allah, dan segala maha suci Engkau ya Allah, dan segala puji milikmu. Subhanakallahumma rabbana, Tuhan segala pujian, lebih kurang maksudnya. Kemudian di akhirnya Nabi sebut Allahumma ghfirli, ya Allah berilah keampunan kepada aku. Kata para ulama itu menunjukkan rukuk merupakan salah satu tempat untuk berdoa. Jadi dah ada dua tempat. Yang tidak tempat berdoa. Kita tidak bagaimana Nabi nak berdiri begitu lama di dalam salat. I'tidal baginda hampir sama dalam salat sunat, dalam salat malam Nabi. I'tidal baginda hampir sama dengan Nabi baginda membaca surah Al-Baqarah, An-Nisa dan Ali Imran. Sampai begitu sekali Nabi membaca. Jadi apa yang Nabi baca, sudah tentu termasuk yang Nabi baca itu adalah doa. Termasuk yang Nabi baca itu adalah doa. Kemudian di dalam rukuk juga merupakan tempat doa, dan demikian juga duduk di antara dua sujud juga merupakan tempat berdoa, selain daripada di dalam sujud dan di dalam sebelum salam. Jadi sekurang-kurangnya pada pagi ini kita dah tahu berapa tempat kita baru ada maklumat baru berkaitan dengan tempat doa di dalam salat. Ada tambahan 3 saya ingat. Pertama ketika i'tidal, kedua ketika rukuk, ketiga ketika duduk di antara dua rukuk. Duduk di antara dua sujud, dan dua yang biasa kita dengar iaitulah ketika sujud. Cuba tengok kan, masyarakat kita ketika sujud ni dahulu satu ketika masyarakat kita berfahaman, beranggapan, barangkali ada sebahagian ulama nyatakan, barangkali wallahu alam, masyarakat kita beranggapan sujud itu hanya sujud akhir saja berdoa. Sujud pertama dalam rakaat pertama, sujud kedua rakaat pertama, sujud ketiga, sujud dalam rakaat kedua, sujud dalam rakaat, masyarakat kita anggap benda tu tak boleh berdoa. Sujud akhir saja yang boleh berdoa. Sedangkan semua sujud ni boleh berdoa belaka. Tempat untuk berdoa, di dalam sujud tempat berdoa. Demikian juga sebelum memberi salam, itu juga tempat berdoa. Jadi sekurang-kurangnya pada pagi ini kita dapat tahu tempat berdoa di dalam salat itu ada 5 tempat sekurang-kurangnya. Iaitulah, saya ulang lagi sekali, ketika rukuk, ketika sedang rukuk setelah kita membaca Subhana Rabbiyal Azim, kerana asal bacaan rukuk ini adalah Subhana Rabbiyal Azim. Lalu kalau kita nak berdoa sekalipun, kita baca ni terlebih dahulu Subhana Rabbiyal Azim paling sedikit, ataupun yang sedikit yang paling sempurna sekali kita ulang 3 kali, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Kalau kita nak berdoa, kita teruskan berdoa. Kemudian ketika i'tidal, duduk di antara dua sujud, yang biasanya kita baca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani, atau dengan lafaz-lafaz yang lain lagi, boleh kerana ia merupakan tempat doa. Kemudian di dalam sujud, ketika sujud di dalam salat, dan sebelum memberi salam. Jadi bila hadis ni Abu Bakar sebut kepada Rasulullah, ya Rasulullah alimni du'aan ad'u bihi fi salati, ya Rasulullah ajarkan kepada aku doa untuk aku doa dengan doa tersebut di dalam salat aku, di dalam kelima-lima tempat tersebut. Boleh dibaca doa ni. Dan yang paling baik sekali, yang paling utama sekali, iaitulah tempat yang Nabi mention, tempat itu tempat mustajab. Apa dia? Di dalam sujud dan sebelum memberi salam. Itu paling utama sekali.
Kerana itu Syekh Sabiq rahimahullah masukkan doa ini di dalam doa setelah tahiyat akhir sebelum memberi salam. Baik, apa doa dia? Iaitulah lalu Nabi SAW mengajarkan doa ini kepada Abu Bakar As-Siddiq dengan menyebut Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Yang bermaksud, ya Allah, sesungguhnya aku ini telah menzalimi diri aku dengan kezaliman yang begitu banyak. Zalim dalam bahasa Arab iaitulah wad'u syai' ghaira mahallihi ataupun ghaira makanihi. Yang dinamakan zalim iaitulah meletakkan sesuatu bukan pada tempat yang sebenarnya. Itu zalim. Diri kita ni, diri manusia, tempat dia adalah syurga. Bukti dia, Allah Ta'ala menempatkan moyang kita Nabi Adam, Allah Ta'ala telah menempatkan moyang kita Hawa ke dalam syurga, menunjukkan manusia ni tempat kembalinya adalah syurga. Lalu dia, bila dia diturunkan oleh Allah ke dunia, sepatutnya dia berusaha melayakkan diri dia kembali ke tempat asal dia, iaitulah syurga. Akan tetapi apabila dia mengurus diri dia berbeza dengan yang sepatutnya, maka dia menzalimi diri dia. Bila dia mengurus diri dia berbeza dengan yang sepatutnya, dia telah meletakkan diri dia pada tempat yang tidak sepatutnya. Tempat sepatutnya bagi diri manusia adalah menjadi abid kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi abdun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat manusia, diri manusia ini adalah hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hamba kepada Allah bila dengar perintah taat, bila hamba kepada Allah bila bila dengar tegahan, jauhi tegahan tersebut. Bila Allah Ta'ala kata buat, buat. Bila Allah Ta'ala kata jangan, tidak buat. Bila Allah Ta'ala bagi tahu sekian-sekian, terima bulat-bulat apa yang Allah Ta'ala khabarkan. Itu sifat seorang hamba. Jika dia tak buat sedemikian, tidak berperwatakan sedemikian, maka dia telah meletakkan diri dia bukan pada tempat yang sebenarnya, maka dia pada ketika itu telah menzalimi diri dia. Maka perkataan Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira membawa maksud, ya Allah, sesungguhnya aku telah melakukan dosa yang banyak. Maknanya dalam ungkapan ni dia berbentuk pengiktirafan, pengakuan lemahnya diri kita, taksirnya diri kita ini dalam menjadi hamba yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan setakat kita menzalimi diri sahaja, bahkan zulman kathira. Kita melakukan kesalahan yang begitu banyak. Mari kita mengaku, bila kita mengaku kita buat kezaliman, kita buat dosa ni, menunjukkan kita merendah dirilah. Pada ungkapan pengakuan ini tergambar padanya, terselit padanya rasa hina dan rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kerana ada orang dia mengaku tapi dia angkuh. Ada orang dia mengaku dia betul lah, saya buat melakukan kesilapan, maafkan saya. Yang itu orang yang mengaku tapi dia rendah diri. Orang yang macam ni layak menerima keampunan dan kemaafan. Tapi ada orang dia mengaku tapi dia takabur. Ada orang dia mengaku tapi dia takabur. Memang aku salah, tapi itu nak apa? Ada orang macam tu. Ini takabur. Yang mana al-kibr, siapa yang man kana fi qalbihi zarrah minal kibriya, siapa yang dalam hati dia ada satu zarah dari takabur, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam syurga. Kan itu jangan angkuh. Ada orang dia rasa macam diri dia kuat, ada orang dia rasa macam diri dia hebat, dia menzahirkan, mengiklankan kejahatan. Dia mengiklankan kejahatan. Kita bimbang, mereka ni termasuk dari kalangan orang-orang yang Nabi sebut tidak akan masuk ke dalam syurga disebabkan takabur. Ada orang memang saya tahu saya tak betul tapi dah saya macam tu. Itu takabur. Ataupun satu sejenis daripada takabur. Yang mana kita kena berusaha menjauhi perkara tersebut. Kena berusaha menjauhi perkara tersebut kerana perkara takabur ini bukan perkara yang ringan. Besar kemurkaan Allah. Allah Ta'ala bagi tahu al-kibriya izari. Takabur itu pakaian aku, jangan ambil pakaian Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berhak takabur kerana memang Allah Ta'ala itu begitu hebat. Akan tetapi manusia tidak layak untuk mereka takabur. Kita diciptakan oleh Allah, kita dilahirkan dari tempat yang hina. Kita keluar dari tempat yang hina, kita dijadikan
dari air yang hina dan keji. Begitu kita ni. Bagaimana mungkin kita nak boleh bertakabur kepada Allah, bertakabur kepada manusia sedangkan kita hina? Jadi orang yang melakukan hal sedemikian, dia melakukan kezaliman terhadap diri dia sendiri. Jadi bila kita sebut Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira, ya Allah sesungguhnya aku menzalimi diri aku, ini aku banyak melakukan dosa. Dengan dosa yang banyak padanya ada unsur merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi ajak untuk kita baca wala yaghfirudz dzunuba illa anta. Pengakuan, cuba bayangkan doa ni ditanya oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nabi tetap, kalau Nabi ajar kepada Abu Bakar permohonan ampun untuk dosa, keampunan dari dosa, itu Abu Bakar, apatah lagi kita manusia. Maka sudah tentulah kita juga termasuk dari kalangan orang yang, maksudnya kita lebih lagi, lebih patut banyak memohon keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yaghfirudz dzunuba illa anta, dan tidak ada yang mengampunkan dosa melainkan engkau, melainkan Allah. Ini satu perkara yang begitu penting juga untuk kita ketahui, bahawasanya dosa adalah, pengampunan dosa hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kepada insan, makhluk yang lain. Tak boleh sama sekali. Dosa tidak boleh diampun oleh manusia. Tidak ada manusia yang boleh mengampun dosa, sama ada dia guru, sama ada dia ustaz, sama ada dia ulama, sama ada dia wali, sama ada dia raja, sama ada dia siapa pun tidak ada hak untuk memberi keampunan terhadap dosa yang dilakukan oleh seseorang melainkan Allah Subhanahu wa taala. Sesiapa yang meminta keampunan selain dari Allah, maka kita bimbang dia boleh terjebak ke dalam lembah kesyirikan, kerana dia telah memberi hak keampunan kepada makhluk selain dari Allah Subhanahu wa taala. Keampunan dosa tidak boleh diberi, tak boleh sama sekali melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemaafan dari kesilapan boleh, manusia boleh beri. Kalau kesilapan itu berkait dengan orang tersebut, boleh, tak ada masalah. Macam ada orang buat salah pada saya, dia melakukan kesalahan pada saya, maka dalam agama ajar orang tersebut kena minta maaf pada saya terlebih dahulu. Saya boleh maaf, saya ada hak untuk tidak memberi maaf ataupun memberi maaf. Yang ini saya maafkan dia, maka tak ada tuntutan di akhirat. Itu boleh memberi kemaafan. Tetapi keampunan dosa, melakukan satu kesalahan, mencuri, kita kena minta maaf dari pemilik harta, betul. Tetapi kesalahan mencuri yang ditegah oleh Allah, diampun ataupun tidak, hak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hak kepada makhluk selain Allah Subhanahu wa taala. La yaghfirudz dzunuba illa anta, faghfir li maghfiratan min 'indik, maka berilah keampunan kepada aku dalam bentuk keampunan dari sisimu. Dalam bentuk keampunan, maghfiratan ni dalam dilafazkan, diungkapkan tanpa alif lam ma'rifah, akan tetapi diungkapkan dalam bentuk nakirah. Dia membawa maksud kita memohon keampunan yang luas dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon keampunan yang luas dari Allah Subhanahu wa taala. Min indik, dari sisimu, keampunan dari sisimu, menunjukkan Allah Subhanahu wa taala berhak nak ampun atau tidak ampun, kerana dia Tuhan. Kalau kita seperti kita menghinakan diri dan kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, kita memohon keampunan dari kelebihan yang Allah Taala miliki. Sifat Allah Taala pengampun, kita mohon perkara itu. Bukan disebabkan Allah Taala beri keampunan itu disebabkan kita, bukan disebabkan kita barangkali orang mulia sebagai contoh, bukan disebabkan itu. Disebabkan kita memohon ampun, tak, bukan disebab itu, tetapi kita minta dari keampunan dari sisi Allah, yang mana Allah Ta'ala itu Tuhan yang memiliki kelebihan yang banyak. Kalau kita tengok kalau kita nak buat perumpamaan dalam urusan hidup manusia ni, sebagai contoh, kita minta ampun pada orang, katalah kita ni sebenarnya, dia ungkapan tu faghfirli maghfiratan min indik ni ada mengandungi maksud kita ni sebenarnya tak layak terima keampunan.
Kita ni teruk kita ni. Zalamtu nafsi zulman kathira. Kenapa kita teruk? Kerana kita banyak buat dosa. Dari sudut keampunan ni, kita ni tak layak untuk dapat keampunan. Kerana itu bukan itu yang kita, bukan kerana kita minta, tetapi kita nak keampunan tu dari sisi Engkau ya Allah. Macam kita jumpa orang, katalah kita melakukan kesalahan itu kita melakukan kesalahan kepada seseorang, kesalahan yang tidak boleh diampunkan lagi sebagai contoh. Tapi disebabkan kita menyesal, kita pergi kepada orang tersebut, walaupun kesalahan saya ini terlalu berat untuk diampun, tak layak menerima ampunan, saya mengharapkan belas kasihan daripada Tuhan. Dia begitu. Kita mengharapkan dari sisi Allah Ta'ala memberi keampunan. Kerana pada ungkapan ini, faghfirli maghfiratan min indik, ada terkandung maksud kita mengaku kita ni sebenarnya seperti tak layak terima keampunan. Tapi kita minta dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita minta belas kelebihan yang ada pada Allah, kasih sayang yang ada pada Allah, supaya Allah Ta'ala memberi keampunan pada kita. Itu maksud ungkapan ni. Jadi waktu kita melafazkan doa ni, kita hadirkan maksud-maksud ini supaya doa kita ini dimustajabkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian Nabi ajak, farhamni warhamni, dan rahmatikanlah juga aku. Maksudnya bukan sekadar memohon keampunan, kita juga memohon rahmat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Innaka antal ghafurur rahim, innaka antal ghafurul halim. Innaka antal ghafurul halim. Dan sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha. Innaka antal ghafurur rahim sini ya. Ar-Rahim, dia terbuang huruf ra di sini. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya Engkau Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Innaka anta, dalam lafaz ini sesungguhnya Engkau. Innaka tu sesungguhnya Engkau ya Allah, antal ghafurur rahim, Engkau lah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dia ada seolah-olah seperti, dia ada apa kita nak sebut, dia seperti penegasan. Dia seperti penegasan. Dia banyak penegasan di sini. Innaka tu sebenarnya penegasan dah. Tapi innaka anta lagi. Dia seperti innaka tu seperti, ya Allah sesungguhnya kalau sesiapa minta keampunan kepada Engkau, Engkau beri keampunan. Itu ada pada ungkapan innaka, sesungguhnya Engkau ya Allah, membawa maksud sesungguhnya sesiapa yang meminta keampunan ya Allah kepada Engkau, baru datang antal ghafurur rahim, Engkaulah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu maksud innaka. Innaka ni siapa yang minta rahmat kepadamu, antal ghafurur rahim, Engkaulah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini doa yang keempat yang wajar kita baca di dalam salat kita, terutamanya sebelum memberi salam. Seingat sekadar itu saja, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua berkaitan dengan doa-doa yang dibaca sebelum salam salat, sama ada salat fardu ataupun salat sunat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.